Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahaya dan ini agenda Awani. Instrumen penting dalam pembangunan sesebuah negara apabila kita mampu melaksanakan ataupun melihat kepada cukai yang dibayar oleh rakyat Malaysia, peniaga ataupun sesiapa sahaja. Dan ini perkara penting untuk memastikan pembangunan, infrastruktur dan apa sahaja yang kita ada sekarang adalah hasil daripada apa yang kita berikan kepada negara secara khususnya. Jadi hari ini saya cukup bertuah bersama dengan seorang yang cukup hebat di Lembaga Hasil Dalam Negeri, di bangunannya sendiri di Cyberjaya. Saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, terima kasih. Soalan pertama saya kepada Datuk Seri. Bagaimana potensi dan juga perkembangan LHDN sekarang ini? Datuk bangga dengan pencapaian LHDN? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Astro Awani dan berkenaan dengan pertanyaan Encik Ehsan tadi, saya bagi pihak warga hasil bolehlah menyatakan bahawa kami agak berbangga dengan pencapaian lembaga hasil setakat ini. Jika dilihat dari segi prestasi kutipan cukai sejak tahun 2016 ya sehingga 2019 kita telah berjaya meningkatkan kutipan cukai. Dalam tahun 2016 kutipan cukai cuma 113 bilion saja, tetapi pada 2019 Lembaga Hasil Dalam Negeri telah berjaya mengutip sebanyak 145 bilion, iaitu kutipan yang tertinggi dalam sejarah kutipan cukai di negara kita. Jadi bolehlah saya katakan dari segi pencapaian kutipan cukai boleh dan agak membanggakan. Bila kita bercakap berkaitan dengan pencapaian 2019, peningkatannya, tetapi cabarannya lebih besar apabila kita melaksanakan PKP pada awal bulan 3 yang lalu dan sekarang kita dalam tempoh yang sama masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Adakah itu antara kekangan-kekangan yang menjadi faktor utama juga kepada LHDN sekarang ini? Ya, tidak saya nafikan Encik Ehsan, terutama sekali apabila PKP mula dilaksanakan dalam bulan Mac tahun ini. Bukan saja ekonomi dunia dan juga ekonomi negara kita yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini, tetapi dari segi prestasi kutipan cukai juga turut terjejas yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kejatuhan ekonomi itu sendiri dan juga kerajaan telah mengambil tindakan yang cukup baik untuk memastikan rakyat Malaysia terutama sekali para peniaga mereka tidak akan terjejas dengan teruk. Dan dalam usaha kerajaan untuk membantu para peniaga dan juga syarikat-syarikat di negara kita ini tidak terlalu terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, terdapat banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri, terutama sekali dari segi pembayaran cukai. Sebagai contoh, Lembaga Hasil telah memberikan kelonggaran kepada para peniaga dan juga kepada syarikat-syarikat untuk mengemukakan borang-borang cukai pendapatan mereka lebih 2 bulan lebih lewat. Dan begitu juga dengan mereka yang terkesan dengan keadaan ekonomi yang merundum, Lembaga Hasil telah memberikan kelonggaran kepada mereka dari segi membuat pembayaran cukai mereka.
Jadi sudah tentu tindakan-tindakan seperti ini turut menjejaskan kutipan hasil oleh lembaga hasil dalam negeri. Baik. Indikator ataupun indikator yang dibawakan oleh LHDN ini membawa kepada satu tahap kecekapan yang tinggi. Bila kita bercakap berkaitan dengan rantau Asia, mungkin Asia Tenggara khususnya, negara-negara yang melaksanakan juga sistem cukai. Tetapi Malaysia dilihat sangat cekap dalam bila adanya peningkatan setiap tahun daripada hasil LHDN dan juga hasil cukai berkenaan. Apa yang mendorong dan juga membawa kepada faktor kejayaan ini, Datuk? Sudah tentu di antara faktor yang boleh yang telah mendorong adalah keadaan ekonomi kita, juga kecekapan polisi yang disediakan oleh kerajaan dan juga kecekapan pentadbiran cukai itu sendiri. Di negara kita Malaysia terdapat dua pentadbir cukai yang utama. Yang pertama, lembaga hasil dalam negeri yang mentadbir cukai langsung, iaitu cukai pendapatan, dan juga cukai tidak langsung yang ditadbir oleh Jabatan Kastam. Dan saya boleh bercakap bagi pihak lembaga hasil dalam negeri, di antara penyumbang kepada peningkatan kutipan cukai oleh lembaga hasil dalam negeri ini sudah tentu oleh 4 faktor utama yang diamalkan oleh lembaga hasil. Yang pertama dari segi kepimpinan yang ada di dalam organisasi ini, bukan saja yang diketuai oleh saya sendiri, tetapi oleh pengarah-pengarah jabatan dan juga pengarah-pengarah negeri dan juga pengarah-pengarah cawangan. Dan seterusnya kompetensi pegawai-pegawai kita ni dari masa ke semasa kita memang pastikan terdapat peningkatan dari segi kompetensi untuk mengaudit, menyiasat ataupun mengambil tindakan pemungutan dan juga membuat program-program pembelajaran kepada para pembayar cukai, dan seterusnya budaya kerja di lembaga hasil dalam negeri. Jadi dalam hal ini untuk pengetahuan Encik Ehsan, kita sebenarnya menganggap diri kita, organisasi kita ni high performing organisation, iaitu startup dengan organisasi-organisasi yang mempunyai performance yang cemerlang. Datuk Seri, kalau COVID kita ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi di LHDN ada PKPS, iaitu program khas pengakuan sukarela. dan ini membantu apabila ada yang pengelak cukai dengan sukarela memaklumkan, berjumpa dengan LHDN dan membayar dan sebagainya. Adakah program seumpama ini akan dilaksanakan untuk 2.0 ataupun yang akan datang, bagaimana, Datuk? Program seperti ini, Encik Ehsan, adalah merupakan perkara dasar yang akan diputuskan oleh Kementerian Kewangan, sama ada boleh dilaksanakan oleh lembaga hasil dalam negeri ataupun tidak. Setakat ini memang tidak ada apa-apa perbincangan berkenaan dengan perkara ini untuk mengadakan semula. Datuk Seri, tadi kita dah pergi secara luas, ini tanggungjawab yang dibuat oleh HDN, bagaimana performance dan juga bagaimana penarafan yang diberikan kepada LHDN secara khususnya. Tapi kita nak menyentuh sikitlah isu-isu berkaitan dengan peniaga, rakyat dan sebagainya. Contohnya kalau individu kita ada e-filing, kita boleh melihat sendiri bagaimana sistem dan juga cukai yang perlu kita bayar. Tetapi kalau kita nak bercakap berkaitan dengan ketakutan rakyat melihat kepada cukai, perkataan cukai, tambah pula kalau nak pergi ke LHDN itu, bagaimana, Datuk? Sepatutnya rakyat tidak berasa takut dengan lembaga hasil dalam negeri. Sebenarnya lembaga hasil dalam negeri
adalah mesra kepada pelanggan ataupun kepada rakyat. Mungkin persepsi oleh rakyat di mana pada masa yang sama apabila kita menjalankan tindakan pematuhan kepada mereka yang gagal melaporkan pendapatan mereka dengan betul, ataupun mereka gagal membuat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan ataupun dipersetujui oleh kedua belah pihak, maka terdapat tindakan-tindakan pematuhan yang dijalankan oleh lembaga hasil seperti membuat lawatan ke premis pembayar cukai dan juga mengenakan penalti akibat ketidakpatuhan tadi. Jadi mungkin disebabkan tindakan tersebut yang menyebabkan ramai pembayar cukai yang merasa takut berurusan dengan lembaga hasil dalam negeri. Tapi ingin saya nyatakan di sini, lembaga hasil sememangnya mengalu-alukan sebenarnya mana-mana pembayar cukai yang menghadapi sebarang masalah dari segi membuat pelaporan, sama ada mereka tidak memahami ataupun tidak mengetahui prosedurnya ataupun mempunyai kesukaran untuk membuat bayaran di dalam tempoh yang ditetapkan. Mereka boleh datang ke pejabat mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri dan kita akan cuba membantu mereka untuk memberikan kefahaman dan juga memberikan kelonggaran dalam membuat bayaran berdasarkan kemampuan mereka pada masa tersebut. Ada perbincangan, tak payah takut sebab ada. Dia bukan mandatory. Pergi saja ke LHDN, dapatkan maklumat yang betul dan kita boleh ikut apa yang dicadangkan oleh kaki tangan LHDN secara khususnya. Okey Datuk, bila kita bercakap berkaitan dengan transformasi, revolusi, tambah pula kalau kita bercakap berkaitan dengan dunia digitalisasi sekarang ini, kita nak memudahkan masyarakat hanya melalui telefon bimbit, tab, komputer dan sebagainya. Dan bila kita bercakap berkaitan dengan ini, e-filing sangat-sangat membantu, khususnya terutamanya apabila menerima anugerah sulung untuk anugerah inovasi Perdana Menteri AI PM 2009. Tetapi itu 2009, kita mengorak langkah 2020. Bagaimana Datuk Seri nak memastikan LHDN ini dapat dilihat dalam satu transformasi yang lebih besar untuk masa akan datang? Ya, terima kasih Encik Ehsan. Jadi e-filing adalah salah satu transformasi utama yang dilaksanakan oleh lembaga hasil dalam negeri untuk memudahkan bukan sahaja lembaga hasil untuk menyimpan rekod pembayar cukai, tetapi pembayar cukai tidak perlu datang ke lembaga hasil menghantar borang-borang mereka. Jadi dari segi transformasi yang sedang dilaksanakan oleh lembaga hasil sehingga sekarang, bukan saja pembayar cukai boleh membuat pendaftaran secara online, pembayar cukai juga boleh membuat pembayaran secara online. Malah pembayar cukai juga boleh memohon secara online untuk membayar cukai mereka ataupun membuat permohonan membayar cukai mereka secara ansuran. Ya. Dan kita juga mempunyai kemudahan di mana pembayar cukai yang berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri, mereka boleh menyemak cukai yang telah dibayar oleh majikan mereka setiap bulan. Ya. Dan untuk makluman Encik Ehsan, lembaga hasil juga mempunyai pusat panggilan yang menangani kesemua panggilan-panggilan telefon oleh pembayar cukai, dan kita juga mempunyai live chat di mana
jika pembayar cukai mempunyai kesukaran untuk menghubungi petugas-petugas kami di cawangan ataupun di pusat panggilan, mereka boleh berkomunikasi secara live. Dan saya juga ingin menggalakkan kepada para pembayar cukai supaya menggunakan kemudahan ini, sebab mereka boleh bertanya apa saja soalan berkenaan dengan cukai pendapatan dan permasalahan yang mereka hadapi, dan kita cuba memberikan jawapan yang sewajarnya dalam masa tersebut. Pada masa sekarang pegawai-pegawai kita telah pun mempunyai prasarana yang mereka boleh membuat kerja mereka di rumah mereka. Dan dalam tempoh PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan baru-baru ini, di mana ramai pekerja lembaga hasil tidak dapat datang ke pejabat untuk bertugas, mereka boleh bekerja daripada rumah. Maksudnya cepat dan juga dapat jawapan terus, sebab ada di mana-mana, mobile semua sekarang. Dan ini satu yang menarik. Sebab apa? Bila Datuk Seri sebut tadi, katanya akses tu cepat, telefon dapat selesaikan. Bila kadang-kadang kalau saya telefon terlupa password pun diorang layan dengan baik, juga kita dapat selesaikan dengan cepat. Tapi Datuk Seri, bila kita bercakap berkaitan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini berkaitan dengan grant khas prihatin JKP dan juga prihatin khususnya untuk membantu golongan usahawan dan sebagainya, boleh Datuk Seri jelaskan sama ada mekanisme permohonan adalah sama dengan sebelum ini atau sebaliknya, Datuk Seri? Syaratnya sama. Dan apa yang kita harapkan daripada para pemohon, sekiranya mereka gagal untuk didaftarkan sebelum ini, mereka boleh membuat rayuan kepada lembaga hasil dalam negeri, dan kita akan meneliti dengan lebih mendalam kenapakah mereka gagal membuat permohonan ataupun didaftarkan sebelum ini. Kemungkinan telah pun berlaku perubahan status. Sebagai contoh, kalau pada tahun lepas mungkin mereka masih bekerja dan mendapat gaji seisi rumah berjumlah lebih daripada RM8,000. Tapi mungkin pada tahun ini ataupun sejak 2 bulan yang lepas, pendapatan mereka telah pun jauh berkurangan. Ini sudah tentu akan membolehkan mereka menjadi pendaftar sebagai mendapat bantuan prihatin. Begitu juga berkenaan dengan grant khas prihatin. Mungkin sebelum ini mereka gagal memberikan kenyataan kepada lembaga hasil dalam negeri berkenaan dengan status perniagaan mereka ataupun status syarikat mereka yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Baik, tapi dalam tempoh sekarang ini tiba-tiba lahir ramai YouTubers, Insta famous untuk mempromosikan ataupun menjual produk-produk mereka menerusi media sosial. Menjadi pertanyaan juga, kena ada nombor cukai ke, kena bayar cukai ke kepada golongan-golongan ini, Datuk Seri? Saya ingin mencadangkan kepada para YouTubers ini supaya mereka juga mendaftar sebagai pembayar cukai. Sebab sebagai
contoh apabila membuat permohonan geran khas prihatin, jika mereka mempunyai nombor cukai pendapatan, maka adalah lebih mudah dan cepat untuk lembaga hasil menentukan sama ada mereka layak mendapat geran khas prihatin ataupun tidak. Dan mereka tidak perlu risau jika mereka mempunyai nombor cukai pendapatan ni, mereka akan bayar cukai. Tak semestinya Encik Ehsan. Sebab apa, YouTubers dan juga perniagaan secara online ini, kaedah mengenakan cukai adalah sama dengan perniagaan yang tradisional juga, di mana mereka layak untuk menuntut sebarang perbelanjaan yang dibenarkan, dan juga jika ada allowance modal yang boleh dituntut, kita juga benarkan, dan kita cuma cukai keuntungan bersih saja. Ya. Maksudnya kerisauan tu tak perlu ada. Tidak perlu ada. Ya, tidak perlu ada. Baik, Datuk Seri, bila kita bercakap berkaitan dengan pembayar cukai dan juga antara perkara-perkara lain, dalam masa yang sama kita nak cakap berkaitan dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh LHDN contohnya. Tetapi dalam masa yang dalam tempoh itu, bagaimana kaedah mesra yang dilakukan oleh LHDN mendekati pengelak cukai, pembayar cukai yang wajib dan sewajarnya dibayar, tetapi dalam pendekatan yang lebih lembut, baik, apa yang dilakukan oleh LHDN? Ya, terima kasih. Lembaga hasil sebenarnya dalam menangani kepada para pengelak ini, kita mengamalkan prinsip seperti ini, Encik Ehsan, di mana kita perlu berlaku adil kepada mereka yang patuh dahulu. Jadi sudah tentu mereka yang patuh ini, lembaga hasil sewajarnya memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada mereka dan lebih cepat sebab mereka patuh. Manakala mereka yang kurang patuh ini, lembaga hasil akan mengambil tindakan yang tegas kepada mereka kerana gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Tetapi kita juga sedia maklum, kemungkinan ada di antara mereka ini gagal menjalankan tanggungjawab mereka disebabkan kurangnya pengetahuan berkenaan dengan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai. Jadi dalam hal ini, apa yang dibuat oleh lembaga hasil, kita biasanya kita menghantar surat-surat yang lebih mesra sekarang. Intonasi surat-surat yang kita hantar kepada pembayar cukai sekarang, Encik Ehsan, sebenarnya dia lebih mesra berbanding dengan intonasi surat beberapa tahun yang lepas yang dilihat lebih keras dan lebih rigid. Kalau dia takut lagi dia lari kan. Betul, kalau mesra ni okeylah, tapi kadang-kadang Datuk Seri yang mesra sangat ni pun kadang-kadang tak ikut juga. Kena ada kekerasan. Tapi untuk di hujung-hujung waktu ni, apa yang Datuk Seri boleh katakan kepada ni orang-orang yang betul-betul mengelak ni, dah tahu dapat surat yang baik tapi tetap tak nak bayar, apa yang Datuk boleh katakan? Saya ingin menasihati kepada mereka yang masih gagal melaporkan pendapatan mereka dan juga yang gagal membuat bayaran. Mungkin mereka dah lapor tapi belum membuat bayaran. Jadi ada dua kategori. Yang gagal membuat pelaporan ini, saya minta mereka datang secara sukarela untuk berbincang dengan pegawai kita di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Ini disebabkan sekiranya mereka datang secara sukarela, penalti yang kita akan kenakan kepada kesilapan tersebut lebih rendah berbanding dengan penalti yang kita akan kenakan jika lembaga hasil yang memulakan tindakan pemeriksaan. Dan
Mereka tidak boleh menganggap yang lembaga hasil tidak akan mengetahui pendapatan yang mereka tidak laporkan, kerana lembaga hasil mempunyai big data yang agak besar yang telah pun kita bangunkan sejak 15 tahun dahulu. Dan big data ini yang dikenali sebagai hasil power data adalah satu gudang data yang dibangunkan oleh lembaga hasil dalam negeri dengan penyaluran maklumat yang kita perolehi daripada pelbagai pihak. Baik, itu saja waktu yang kita ada, Datuk Seri. Kita nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kerana meluangkan waktu bersama-sama dengan saya dalam agenda awani waktu ini. Tetapi satu perkara yang perlu kita ingat, apabila kita memberi, apa yang kita beri itu, dan itulah yang kita dapat. Dalam masa yang sama, bila kita memberi sesuatu yang lebih baik, kita akan dapat melihat kepada sebuah Malaysia dengan pembangunannya yang lebih inklusif, dan juga sejajar dengan itu kita mahu melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang baik, cemerlang dan juga mungkin gemilang suatu hari nanti. Apa yang perlu anda buat? Bayar cukai, laksanakan tanggungjawab anda bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Saya Ehsan Dahaya. Assalamualaikum, dan ini Agenda Awani.